Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat lagi belajar. Okay, tajuk berkaitan dengan maruah diri cermin peribadi, iaitu pelajaran yang ke-30 dalam bidang akhlak Islamiah. Okay, alhamdulillah, tajuk ini merupakan tajuk yang terakhir dalam buku teks silibus KSSM berkaitan Islam tingkatan 1. Okay, kita tengok sini. Maruah diri cermin peribadi. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan maruah. Okey, apa yang dimaksud dengan maruah ni? Dan adakah kita ni kena jaga maruah ini? Okey, macam mana? Okey, kita tengok dulu. Okey, maksud menjaga maruah. Okey. Maruah berasal daripada perkataan muru'ah. Ini perkataan asal dia. Okey, muru'ah dalam bahasa Arab. Okay, dalam bahasa Arab yang bermaksud keelokan peribadi. Bermaksud maruah itu adalah cermin peribadi kita. Okey, atau elok peribadi akhlak kita. Okay. Maksud menjaga maruah ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah. Kita berusaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah. Ini yang pertama. Kita cuba mengelak daripada apa yang Allah larang. Dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri. Perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, iaitu harga diri kita, keluarga dan masyarakat. Okey, kehormatan diri kita, kehormatan keluarga kita, dan juga kehormatan masyarakat sekeliling kita. Okay, itu maksudnya maruah dan menjaga maruah. Kita tengok pula, wajib tak wajib kita kena jaga maruah ini? Okay, kewajipan menjaga maruah. Kewajipan menjaga maruah ini disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada perkara yang bernilai tinggi, dan mulia, serta membenci perkara yang keji. Maksudnya kat sini apa? Allah suka benda-benda yang bernilai tinggi. Bernilai tinggi. Maksudnya diri kita, nilai diri kita, dan mulia. Nilai tinggi dan mulia. Dan Allah juga tidak suka perkara yang keji. Kita tengoklah. Ini disokong oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui kata-katanya. Ini Sayyidina Umar bercakap, sokong pada hadis ini. Karamul mu'min taqwahu wa dinuhu hasabuhu wa muru'atuhu khuluquh. Hadis riwayat Imam Malik yang bermaksud kemuliaan seseorang mukmin terletak pada ketakwaannya. Nak tahu seorang mukmin itu, mulianya seorang mukmin itu terletak pada apa? Ketakwaannya. Ni ketakwaannya. Nak tengok orang mukmin itu mulia tak mulia, tengok pada ketakwaan dia. Agama pada nilai diri. Nak tengok nilai pula, tengok pada agama, nilai diri dia, dan maruah pada akhlaknya. Tengok macam mana nak tengok dia seorang tu mulia, tengok pada ketakwaan dia. Nak tengok macam mana dia mengamalkan agama dia, nak tengok nilai diri dia, macam mana dia mengamalkan agama dia tu. Itu agama apa? Agama Islam. Dan nak tengok maruah dia, tengok pada akhlak dia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Maksudnya kat sini kita memang wajib kita kena menjaga maruah. Kedua-dua dalil di atas menjelaskan bahawa muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik, menjaga pergaulan dengan orang lain, mempunyai kepribadian yang mulia dan disenangi oleh masyarakat. Senang cerita, kita kena buat berakhlak mulia. Senang cerita, kita buat benda-benda yang baik.
Okey, bukan setakat Allah SWT yang suka, malah orang yang keliling kita pun suka. Okey, masyarakat suka. Okey. Seterusnya, macam mana ni kita nak jaga maruah kita ni? Okey, nak jaga maruah diri kita. Kita tengok penjagaan maruah diri meliputi 3 aspek. Maksudnya kalau kita nak menjaga maruah kita, cara dia ada 3 benda ni. Kita kena ingat. Okey. 3 aspek utama iaitu penampilan berpakaian. Okey, yang pertama kita tengok macam mana cara penampilan pakaian kita. Okey, yang kedua kesopanan dalam percakapan. Itu yang kedua. Okey, dan keelokan tingkah laku. Okey, pertama pemakaian kita, kedua kesopanan dalam cara kita bercakap. Okey, yang ketiga keelokan tingkah laku, adab kita tersebut. Okey, tindakan kita. Itu 3 benda. Okey. Panduan bagi 3 aspek tersebut ialah seperti yang berikut. Kita tengok apa panduan dia. Contoh, pakaian yang kemas dan bersih meningkatkan maruah diri. Kalau kita sendiri pun kalau tengok orang tersebut berpakaian kemas, okey, pakai baju elok kemas, kita cakap dengan dia pun rasa segan, elok, betul kan? Tapi kalau orang tersebut pakai pakaian kusut, masai, dengan berbau tak bersih, kita pun secara langsung akan menilai seorang tersebut perkara yang benda-benda yang tak elok sikit, yang negatif. Betul tak? Okey. Kita pun rasa malas nak cakap orang yang tak kemas ni. Tapi bila ada orang kemas, cakap kita pun dah jadi ada beza sikit. Betul tak? Orang akan lebih hormat orang yang pakai kemas kan? Tidak. Okey, lebih kalau orang kemas ni dia orang akan lebih hormat lagi. Itu maksudnya dari segi penampilan pemakaian. Okey, dia pakaian kemas. Semua orang suka. Okey. Ya, ini bagi lelaki dan ini adalah pakaian bagi perempuan. Pertama wajib tutup aurat. Kita tengok pakaian dia sopan, secara sopan. Okey. Tak pakai lengan pendek, tak pakai ni semua kalau orang tengok ni, okey, bagusnya pelajar ni, bagusnya budak ni, bagusnya orang ini. Okey. Secara langsung orang akan nampak benda yang positif. Okey, tengok panduan pakaian yang bermaruah. Pertama kita tengok pakaian macam mana. Yang pertama ni syarat je menutup aurat. Okey, paling penting kena tutup aurat sebab ni hukum. Ini hukum. Ini wajib. Okey, kena menutup aurat kita. Yang kedua, kemas dan bersih. Okey, kemas dan bersih. Okey, kalau boleh ada bau wangi-wangi sikit, dia kemas susun, tak selebeh, orang panggil bahasa kita cakap selebeh. Ya, okey. Dan bersih, tidak ada sebarang najis yang berbau, yang tidak menyenangkan. Okey. Ketiga, tidak menjolok mata. Apa maksud menjolok mata ni? Pakai pakaian seksi. Lelaki dan juga perempuan. Tak boleh. Okey. Keempat, tidak mengandungi lambang ataupun gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Okey, apa contohnya? Okey, lambang. Letak lambang yang tidak gambar lambang setan. Contoh kita tahu gambar setan tu kan. Tu tak boleh. Okey. Gambar ataupun di lambang-lambang sehingga logo macam setan tu kan. Tak boleh. Lepas tu letak gambar setan pun tak boleh. Atau tulisan dilarang Islam. Saya tulis perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, yang Allah larang. Okey, jangan sesekali. Sesuai dengan tata susila masyarakat setempat. Pakaian kita pakai ikut setempat. Macam kita orang Melayu, cara pemakaian inilah gaya orang Melayu. Kalau contoh pakaian seragam, macam ni, macam inilah pakai. Maksudnya bukan kita mencampur pakaian. Setengah orang pakai baju Melayu, seluar jeans, ataupun baju Melayu, seluar tracksuit. Macam tak sesuai. Boleh tak boleh? Boleh. Tutup aurat, tetapi dia tidak sesuai dalam masyarakat kita. Okey. Itu maksudnya sesuai dengan tata susila, ikut keadaan setempat. Okay. Seterusnya, tidak menyerupai pakaian agama lain. Okey, nak pakai apa janganlah pakai macam agama lain. Okey, ada setengah pakai benda-benda yang kita tak boleh. Contoh pakaian orang ni pakai sari yang nampak pusat apa semua tu kan. Itu tak boleh lah, kita dilarang. Okey. Ataupun lelaki nak pakai macam Tok Sami. Tak boleh. Okey, sebab kita tahu pakaian tersebut dah diiktiraf sebagai pakaian sembahyang mereka. Jadi kita tak boleh pakai. Okey, yang lain tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza.
Ni senang tahu. Lelaki pakai yang perempuan, perempuan pakai yang lelaki. Itu jangan sekali. Hukumnya haram. Tak boleh kita pakai menyerupai. Okey. Sesaja nak pakai, nak jadi lelaki nak pakai yang perempuan, perempuan saya saja je nak pakai yang lelaki, tak boleh. Okey. Lelaki dengan cara lelaki, perempuan dengan cara perempuan. Jangan tukar-tukar. Okey. Boleh kan? Ini antara panduan bagaimana kita nak memakai pakaian yang bermaruah. Kalau kita pakai betul-betul, semua orang akan senang tengok kita. Nak tahu kita bermaruah tidak, orang tengok kita, orang akan rasa senang. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok dulu ada kunci ilmu dekat sini. Okey. Okey, hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minal rijal bin nisa wal mutasyabbihat minal nisa'i bir rijal. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Bila sebut Rasulullah melaknat ni, na'udzubillah min zalik, janganlah sampai Rasulullah SAW melaknat kita. Okey. Maksud dia confirm kita tak akan boleh mengaku kita sebagai umat dia. Confirm. Okey, kalau Rasul tak mengaku kita sebagai umat, confirm kita akan boleh masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey, seterusnya. Tadi yang pertama, kita tengok yang kedua pula, iaitu panduan percakapan yang bermaruah. Tadi cara kita nak pakai pakaian bermaruah. Sekarang kita nak tengok pula macam mana kita nak bercakap yang bermaruah. Percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Okey, cakap pun lemah lembut, elok, nada pun tak terlalu tinggi, rendah, relax saja. Okey, tak cakap tak lebih-lebih. Itu maksudnya. Okey. Yang kedua, intonasi dan nada suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Nak cakap pun macam saya cakap tadi lah. Kita tengok keadaan. Okey, kalau contoh macam saya nak cakap sekarang ni, okey, nada saya keadaan dia macam ini. Okey, kalau kita nak sebagai contoh, kalau kawat kaki, okey, orang apa yang kat depan tu kan, dia boleh cakap macam ni ke? Tak boleh, dia kena suara kuat sikit sebab dia nak bagi arahan. Okey, arahan jadi kuat, ikut keadaan sesuai pada waktunya. Okey. Itu maksudnya intonasi dan nada suara yang sesuai mengikut suasana yang orang yang mendengar tersebut. Okey, yang ketiga, bermanis muka ketika bercakap. Apa maksud manis muka? Maksudnya kalau orang tengok muka kita macam mana? Senyum. Okey, bagi tenang kalau orang tengok. Itu maksudnya bermanis muka. Senang cerita, senyum je. Okey, kalau senyum macam mana pun muka kita akan jadi manis. Bukan manis gula. Gula tu macam mana pun dia manis. Okey, manis gula bawa penyakit. Manis muka, orang akan tenang dengan kita. Okey. Yang seterusnya, bercakap perkara yang berfaedah. Okey, nak cakap jangan cakap kosong. Cakap tapi tak faham apa-apa, tak ada apa. Orang kata macam seolah-olah macam ting kosong. Yang diketuk ting 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 ting, ataupun botol kosong yang ting 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 ting, bunyi je kuat tapi tak ada apa-apa. Okey, jangan cakap benda kosong. Kita cakap benda-benda yang berfaedah. Okey. Seterusnya, memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Okey, kita nak panggil orang, panggil dengan nada ataupun panggilan yang sesuai. Jangan kita panggil perkara ataupun dengan panggilan yang tak disukai. Okey. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah dia maksudnya kalau masuk contoh ada hadis kan, periwayat hadis namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni maksudnya bapa kucing. Tapi dia suka tak? Nak apa? Rasulullah yang menggelarkan Abu Hurairah sebagai bapa kucing. Dia kata, apa bapa kucing ni? Panggil dia. Okey, tapi Abu Hurairah dia sebenarnya peminat pecinta kucing. Jadi dia terima orang panggil dia macam itu. Saya lekat. Sampaikan hadis mengutip Abu Hurairah. Okey. Jadi bila dia suka tak ada masalah. Yang kita tak boleh ni adalah yang tak suka. Kalau tak suka jangan panggil. Okey, panggil orang yang panggilan yang disukai. Seterusnya, menghindari perbuatan bercakap bohong. Ni na'udzubillah min zalik. Jangan kita bercakap tipu, bohong. Okey, mengumpat, mengadu domba,
memfitnah dan berkata-kata lucah. Nauzubillah. Ini perkara-perkara yang patut, yang wajib kita semua hindar. Janganlah keluar daripada mulut kita. Okey? Boleh kan? Okey, jangan sekali ya. Okey, seterusnya. Tidak memungkiri janji. Okey, bila kita buat janji, kita jangan bila kita cakap, okey, aku akan berjumpa, kita nak berjumpa kat sini pada jam ini. Maka itu janji kita. Okey, jadi kita usaha tunaikan. Okey, kalau tak dapat kena maklum. Okey, itu jangan mungkiri janji. Yang seterusnya, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah. Macam kita datang, saya jumpa, salam, Assalamualaikum, kita ataupun bagi salam, kita salam jabat tangan. Cuma sekarang ni kita tak ada salam tangan kan, sebab ada wabak penyakit sekarang. Kalau wabak ni tak apalah, tak boleh. Tapi ada caranya macam mana dia ajar sekarang. Letak tangan di dada dan tunduk sedikit, itu tanda hormat atau mengucapkan salam cara sekarang ni. Okey, bertemu dan berpisah. Nak berpisah pun kita akan bagi salam. Apa maksud salam? Benda kita belajar sebelum ni, iaitu mendoakan rakan kita, orang yang kita berjumpa. Okey, doa apa? Kita doa supaya dia selamat. Okey. Seterusnya, membudayakan ucapan terima kasih. Biasakan diri kita ucap terima kasih. Tak kisahlah orang bagi ke ataupun kita tolong kita, walaupun kita tolong orang pun kita kata terima kasih. Sebab apa terima kasih? Okey, sebab orang tersebut menerima kita untuk tolong dia. Itu kita kena ucap terima kasih. Setengah orang nak tolong tak nak kan, betul? Okey, jadi kalau dia nak kita tolong dia, okey, kita kena wajib kata terima kasih walaupun orang yang ditolong tersebut okey tak ucap pun terima kasih kepada kita. Okey, tapi kita tetap kata ucap terima kasih kepada dia. Okay. Boleh kan? Okey, jangan rasa kurang, aku dah tolong dia tak terima kasih aku. Jangan cakap begitu. Kalau kita cakap macam tu, kita mengeluh, kita rugi, pahala kita kurang. Okey, boleh? Okey, jangan mengeluh. Okey, sebaiknya kalau orang, apatah lagi kalau orang tolong kita, okey, kita ucaplah terima kasih banyak-banyak. Doalah dia dengan doa-doa yang baik. Okey, itu dari sudut percakapan. Kita tengok pula dari sudut yang terakhir, yang ketiga, iaitu tingkah laku yang bermaruah. Cara ataupun panduan tingkah laku yang bermaruah. Okey, macam mana berada tingkah laku ni? Yang pertama, mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Okey, kalau dengan mahram berjabat tangan, maksudnya kalau laki tak ada masalah. Kalau laki dengan perempuan tersebut, mak dengan ayah, kamu jumpa mak kamu, walaupun kamu laki, jumpa mak kamu, salam. Kerana berjabat tangan yang mahram kamu. Kalau kamu perempuan, jumpa ayah kamu, salam tangan, tak cium tangan ayah kamu. Okey, yang mahram. Nenek kamu, atuk kamu, itu semua yang mahram. Okey, yang boleh. Okey, yang kalau orang lain, janganlah. Okey, yang tak boleh tu kamu jangan bersalam kat dia. Okey. Seterusnya, meminta izin. Okey, sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Kalau kita lalu depan orang, terutama orang yang lebih tua, kita minta izin dulu. Jangan buat selamba macam tak ada orang. Okey, itu adab. Itu namanya maruah. Kalau kita lalu depan orang ataupun orang yang lebih tua, kita minta izin. Boleh tak saya lalu di hadapan? Kalau tak boleh sebaiknya lalu kat belakang. Jangan lalu kat depan dia. Kalau boleh, lalu bahagian belakang dia. Tetapi kalau tak boleh juga, okey, minta izin. Bila nak lalu kat depan, tunduk sikit. Okey. Itu adab kita. Ada orang Melayu kita macam tu. Okey, dan dia pun disuruh dalam Islam. Okey, cantik tak cantik Islam ni. Sampai kat nak lalu pun okey, diajar. Bukan sekadar orang tua ya, orang lebih tua nak lalu pada kawan kita pun boleh, tak ada masalah. Okey, minta izin. Saya nak lalu kat depan boleh? Macam tu. Okey, yang ketiga, menzahirkan perasaan balas kasihan. Okey, balas kasihan, menzahirkan perasaan balas kasihan kepada orang yang lebih muda. Nampak orang muda kita banyak balas kasihan ni, maksudnya nampak dia susah sikit apa, kita bantu dia. Okey, nampak dia tak tahu sikit, macam contohnya tengok kawan kamu, tengok kamu belajar tak tahu, kamu tolong ajarkan dia.
Okey, itu sebagai contoh. Okey, seterusnya mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Okey, bila apa maksudnya mematuhi undang adab di jalan raya ni? Bila kita pergi kat jalan raya, kita jumpa benda-benda yang boleh menghalang laluan, kita angkat letak tepi. Okey. Kalaulah kita berjalan kaki, ada orang lalu kita, macam tadi kata kan, bersalam kan, cakap salam kan, betul kan? Okey, kena bagi salam pada orang yang berada di bawah. Kalau kita naik basikal, ada kawan kamu jalan kaki, kamu kena orang yang naik basikal tu bagi salam kepada orang berjalan kaki. Dan kena jawab. Itu ada adab juga. Adab waktu dalam ketika di jalan raya. Basikal ke kereta ke apa ke kan. Biasakan diri dengan jumpa rakan, bagi salam. Menolong orang yang memerlukan. Contohnya orang buta, orang kurang upaya, orang fakir dan miskin. Ni kamu tahu. Ni biasa kan, kita cuba nampak ni cuba bagi bantuan. Nampak orang susah saja terus kita cuba bagi bantuan. Okey, seterusnya menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Okey, harta awam dia apa? Harta awam maksudnya semua orang boleh guna tempat tersebut, barang tersebut. Sebagai contoh, macam kamu pernah nampak public phone. Tu tempat yang mana semua orang boleh boleh guna. Cuma sekarang ni dah ada. Sekarang kita jarang jumpa dah kan public phone, sebab ramainya semua dah ada handphone sendiri. Okey, antara lagi tempat harta awam apa dia? Tandas awam. Pergi ke taman-taman kita nampak satu tandas awam yang mana semua orang akan guna tempat tersebut. Jadi kita kena jaga. Okey, kita rasa kena bertanggungjawab. Kalau lepas kita menggunakan tandas tersebut, apa yang sepatutnya kita kena buat, kita kena tahu. Okey, jangan kita hanya melepaskan najis itu, kita buat tak tahu. Okey, nauzubillah min zalik ya. Okey. Seterusnya, tidak menzalimi haiwan. Okey, jangan kita suka-suka nak mendera haiwan walaupun haiwan tersebut semut. Kecil kamu nampak semut, kamu dera kat dia. Jangan. Okey, menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, pergi jangan suka buang sampah mata tempat. Okey, menggunakan media sosial dengan berhemah. Okey, bila kita apa maksud media sosial ni? Media sosial ni bermaksud yang sekarang ni yang tempat kamu nak teks, sekarang kita guna Telegram. Okey, guna Telegram, guna WhatsApp, guna ni semua ini adalah media sosial. Okey, dan kita apa sebarang kita nak komen, kita nak tulis, kita kena fikir dulu. Jangan kita nampak satu berita, satu apa-apa, kita tahu satu berita je terus kita komen. Selidik dulu. Okey, nak post tu fikir dulu betul-betul. Apa impak dia kalau kita fikir? Adakah kita nak send tersebut berita yang betul ataupun salah? Okey, jangan jadi kita sebagai punca untuk orang fitnah kepada orang lain. Okey, na'udzubillah min zalik ya. Seterusnya, menjaga batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Okey, lelaki dan perempuan kena jaga. Boleh bercakap, boleh berkomunikasi antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, tetapi kena jaga ada batasan dia. Okey, jangan bercakap berdua-duaan dekat mana-mana. Okey, tu tak boleh lah. Cara percakapan antara lelaki dan perempuan pun kena jaga juga. Okey, ini pun kita dah belajar cara bercakap, betul? Okey, ini antara panduan tingkah laku. Tingkah laku ni senang cerita dari sudut perbuatan. Ini adalah sudut perbuatan, ini dari sudut percakapan, dan satu lagi adalah pemakaian, penampilan pemakaian. Okey, tiga benda tu kamu kena ingat. Okey, seterusnya kita tengok contoh tingkah laku bermaruah. Okey, apa contoh dia ni? Kita tengok ni cikgu ni. Cikgu apa ni nama dia? Cikgu Salwa. Okey, dia kata apa? Saya ucapkan selamat bercuti. Jagalah maruah diri kamu sebagai murid Muslim. Ingatlah pesanan Rasulullah SAW kepada kita dalam hadis baginda. Okey. Dia kata tengok apa hadis daripada Rasulullah. Rasulullah pesan apa ni? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus 'ala turuqat faqalu ma lana buddu innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa iza abaitum ila al majalis fa'atu at-tariq haqqaha qalu wa ma haqqu at-tariq qala
'adlul basari wa kafful aza wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, yang bermaksud Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di tepi jalan. So kita nampak orang tu, okey, dia kata jangan duduk tepi jalan. Mereka berkata, kami orang duduk tepi jalan tu cakap apa? Kami tidak dapat mengelaknya kerana di situ tempat kami berbual. Dia kata tak boleh nak elak lah. Kat sini je tempat yang mereka boleh berbual. Lepas tu Rasulullah cakap apa? Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka tunaikanlah hak jalan. Rasulullah kata, nak duduk situ boleh, tapi kena jaga hak jalan. Mereka bertanya, okey, apakah hak jalan tersebut? Okey, apa hak jalan? Baginda menjawab, menundukkan, Rasulullah, apakah hak jalan? Menundukkan pandangan, menahan diri daripada menyakiti orang lain, menjawab salam, menyuruh membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu antara adab. Ada berapa ni? Yang pertama, menundukkan pandangan. Maksud tu yang pertama. Apa maksud menundukkan pandangan? Maksudnya kalau kita ada tepi jalan ni kan, kita boleh nampak macam-macam kan. Okey, perkara yang perkara maksiat ada. Okey, boleh nampak benda-benda yang berdosa, yang kita tak sepatutnya kita tengok. Okey, kita kena tunduk pandangan. Itu maksudnya menunduk tangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri daripada menyakiti orang lain. Itu yang kedua. Jangan kita duduk ni saja duduk, kita sakitkan orang, duduk kata orang ni, siapa yang lalu saja kita cakap menyebabkan orang tersebut tidak senang dengan kita. Ataupun kita just duduk, orang tak senang kalau kita duduk kat situ. Okey, mengganggu perjalanan pun tak boleh juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjawab salam. Sekiranya ada orang lalu beri salam, kita kena wajib atas kita menjawab salam. Ketiga, yang keempat, menyuruh membuat kebaikan. Kita selalu duduk tepi jalan tu, kalau kita nak tepi jalan, kita kena selalu menyuruh orang membuat kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nampak je nampak mungkar, kita kena cegah. Okey, itu antara adab ataupun hak jalan. Okey. Okey, ini hadis daripada Al-Bukhari. Okey, hadis yang kedua. An Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sun'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Okey, apa maksud dia? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Rasulullah cakap apa? Sesiapa yang diperlakukan dengan kebaikan, lalu dia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, jazakallahu khairan. Maksudnya, kalau orang bagi kita, orang kata apa? Kebaikan pada kita, tak kisah tolong kita ke apa ke, kebaikan pada kita, maka kita sebut jazakallahu khairan kasiran. Jazakallahu khairan. Okey, jazakallahu khairan. Apa maksud dia ni? Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepadamu. Dahsyat kan? Kita, orang bagi kebaikan kepada kita, kita doa kepada orang tersebut, jazakallahu khairan kasiran. Kita sebut jazakallahu khairan kasiran. Okey, boleh sebut jazakallahu khairan. Okey, kalau kau sebut ada kasiran tu maksudnya ramai, banyak. Okey. Paling tepatnya jazakallahu khairan. Okey. Sesungguhnya dia telah mengagungkan, mengungkapkan ucapan terima kasih, iaitu pujian yang terbaik. Maksudnya siapa cakap pujian ni dibalas dengan ucapan ini, selalunya kita orang kata apa? Selalu orang kata terima kasih, kita jawab apa? Sama-sama, betul. Okey, tapi sepatutnya perkataan sama-sama tersebut kita tukar kepada jazakallahu khairan. Sebab apa? Ini adalah ucapan yang terbaik. Okey, boleh, insya-Allah kita akan cuba. Okey, usahakan. Okey. Seterusnya. Okey, apa akibat kalau kita ni tak menjaga maruah? Dan apa hikmahnya kalau kita menjaga maruah? Okey, ni apa dia ni? Ni macam sajak. Okey. Kita tengok sajak ni. Maruah. Maruah. Mari kita menjaga maruah.
tinggal dosa, kejar pahala. Nanti kita disayangi Allah. Tutup aurat, jaga maruah. Jangan kita buat jenayah. Diri susah, keluarga susah, orang ramai berkeluh kesah. Tutur kata, budi bahasa, lalu dijaga semua sejahtera. Beramah mesra antara bangsa, selama-lama keamanan dirasa. Tingkah laku harus dijaga, kalau tidak porak peranda seluruh dunia seluruh dunia mengaji kita, minta maaf, mengeji. Seluruh dunia mengeji kita, alamat kita mendapat petaka. Apatah lagi di akhirat sana, tidak tahan dengan neraka. Minta jauh daripada siksa, jaga maruah selama-lamanya. Okey, maksudnya sangat-sangat mendalam. Okey, sangat-sangat mendalam. Kau bacalah balik. Okey, sajak ini. Okey, itu antara akibat kita kalau tidak menjaga maruah. Okey, boleh kita tengok rangkaian pertama ni. Dia suruh kita jaga maruah, dia suruh kita tinggalkan benda-benda yang mendosa. Okey, sebab apa? Sebab nanti Allah akan sayang kita. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua apa dia? Suruh kita menutup aurat. Sebab apa? Okey, tutup aurat, jangan kita buat jenayah. Okey, nanti apa akibat dia? Sebab diri kita, keluarga kita pun akan jadi akan susah. Okey, dan orang ramai pun berkeluh kesah ni apa? Maksudnya orang ramai pun tak suka pada kita. Cuba kamu tengoklah, kalau orang berpakaian seksi apa semua kan, ada masyarakat yang ni, ada orang yang suka. Okey, maksudnya sentiasa mendapat dosa. Okey, Allah pun tak suka. Okey, seterusnya kita tengok itu tutur kata. Ini berkaitan dengan cakap pula. Okey, dia kata kita kena cakap benda yang elok-elok, budi bahasa, cakap dengan lemah lembut, elok. Kalau kita jaga, apa akan jadi? Semua sejahtera, betul tak? Okey, kalau kita cakap elok-elok, semua orang suka. Kalau lawan nak marah kita pun, bila kita cakap elok pun dah tak jadi marah. Maksudnya kita tutur kata tu penting. Okey, beramah mesra antara bangsa. Kalau cakap pun jangan pilih orang. Cakap semua tak ada masalah. Cuma jaga je percakapan kita. Apa akan jadi? Kalau kita jaga, dia akan jadi keamanan. Negara kita pun akan aman. Okey, tingkah laku harus dia. Ini berkaitan dengan tingkah laku. Jaga tingkah laku. Kalau kita tak jaga tingkah laku kita, apa yang jadi? Dia akan jadi porak peranda. Lagi kesan dia apa dia? Seluruh dunia mengeji kita. Dunia takkan suka pada kita. Ini kesan dia. Okey, akibat dia maka mendapat malapetaka. Okey, yang last. Okey, dia kata apa? Ini dia yang last ni, rangkap yang last, dia fokus kepada ke akhirat. Benda ni kalau kita buat, okey, kalau kita tak jaga, kesan dia juga terdapat pada akhirat. Okey, tidak tahan dengan neraka. Okey, yang siapa yang tak menjaga marah tersebut, okey, dia boleh masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Okey, kita minta jauh daripada disiksa. Okey, supaya kalau kita pandai jaga maruah, insya-Allah hidup kita ataupun dekat akhirat kelak kita akan senang. Okey. Okey, itu antara tajuk yang kita belajar hari ini. Okey, berkaitan dengan maruah. Okey. Ini 7, pelajaran ke apa tadi? 30. Okey, setakat sekarang ada apa-apa soalan? Kamu boleh faham tak apa yang kita belajar hari ini? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, insya-Allah yang paling penting saya minta kamu tajuk ni sebenarnya penting sangat. Nampak macam biasa tapi dia sangat penting. Menjaga harga diri, terutama lelaki dan juga perempuan. Paling penting untuk menjaga
kehormatan diri adalah perempuan. Okey, lelaki pun kena, wajib. Okey, tapi yang banyak kena menjaga ni adalah perempuan. Sebab perempuan sebab apa? Perempuan Allah ciptakan perempuan tu indah. Okey, jadi sebab itulah perempuan Allah letakkan hukum aurat perempuan seluruh badan. So Allah minta perempuan tersebut menutup seluruh tubuh badan dia. Okey, sebab apa? Sebab perempuan ni Allah sayang. Okey. Jadi kalau tidak ada apa-apa persoalan, moga-moga Ustaz harap apa yang kita belajar hari ini kamu dapat faham dengan baik. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, kamu juga boleh tulis ke dalam ruangan komen kat bawah. Okey, dalam Telegram ke, okey, dalam media sosial. Okey, ini tadi pun kita dah belajar je adab-adab ketika dalam media sosial. Okey, depan ni kamu kena jaga-jaga. Cuba amalkan ilmu yang kita belajar hari ini ke dalam kehidupan kamu. Insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahala, ganjaran nikmat daripada Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Okey, itu saja daripada Ustaz. Okey. Kamu tunggu dulu sekejap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.